Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi tugasan pada kali ini untuk kod khusus subjek MBWF 2042 Fiqh Al-Sirah disediakan untuk Dr. Mahan Ahmad, iaitu bertajuk Isteri-isteri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama sekali saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Nur Hafizah binti Muhammad Zamri. Nombor matrik saya 23 BE01047. Berikut merupakan ahli kelas saya. Okey, kita lihat gambar yang pertama ini merupakan senarai nama isteri Rasulullah seramai 12 orang. Kita masuk kepada pengenalan. Topik untuk kali ini menunjukkan bahawa pentingnya untuk kita memahami peranan isteri-isteri Rasulullah kerana mereka bukan sahaja sebahagian daripada sejarah Islam tetapi juga sebagai sumber inspirasi bagi umat Islam. Dengan penelitian peranan mereka, kita dapat mengambil iktibar dan menjadi teladan dalam menjalani kehidupan sebagai wanita Muslim yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita lihat isteri pertama Rasulullah iaitu Siti Khadijah binti Khalid. Khadijah merupakan isteri pertama Rasulullah SAW. Beliau dilahirkan pada abad ke-556 Masihi dan berasal daripada keluarga bangsawan Quraisy. Khadijah ini dikenali dengan nama Tahirah atau wanita suci kerana kejujuran dan ketulusannya. Daripada perkahwinan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dikurniakan 7 orang anak iaitu 4 orang perempuan dan 3 orang lelaki. Sumbangan Khadijah sebelum Nabi menjadi Rasulullah iaitu adalah memberi ketenangan dan kekuatan moral kepada Nabi serta menjadi tempat untuk Nabi meluahkan perasaan dan memperorai nasihat. Okey, kita beralih kepada slide yang seterusnya iaitu isteri kedua Nabi, Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah merupakan isteri kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di Mekah pada tahun 555 Masihi. Saudah ini dikenali dengan memiliki sifat kasih sayang, penyayang dan setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai isteri Rasulullah, Saudah turut aktif dalam menyokong institusi keluarga dalam Islam dan membantu dalam tugas kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam dakwah dan pembinaan masyarakat Muslim. Okey, kita beralih kepada slide yang seterusnya iaitu Aisyah binti Abu Bakar. Beliau merupakan isteri ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinikahkan saat usianya 6 tahun. Perkahwinan ini dibina melalui penyampaian wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah sering menjadi sumber utama dalam memahami ajaran Islam dan mempraktikkan sunnah Nabi. Sumbangannya dalam bidang pendidikan, keagamaan dan sosial membentuk landasan kuat bagi perkembangan agama Islam pada zaman awal. Okey, yang keempat iaitu Hafsah binti Umar Ibnul Khattab. Hafsah ini merupakan salah satu isteri Nabi yang penting dalam sejarah Islam. Beliau merupakan anak perempuan daripada sahabat Rasulullah iaitu Umar bin Khattab yang kemudian menjadi khalifah kedua Islam. Beliau dikenali memiliki sifat yang baik, mulia, rajin mengerjakan solat malam, tekun dalam ibadah dan mengasihkan diri pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sumbangannya dalam penghafalan Al-Quran serta mendidik dalam menyokong Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan warisan yang bernilai dalam sejarah Islam. Hafsah binti Umar Ibn Khattab adalah contoh yang sempurna bagi wanita Muslim dari segi kesetiaan, keteguhan dan kecerdasannya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk isteri Nabi yang seterusnya. Baiklah, seterusnya ialah Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah atau lebih dikenali sebagai Al-Masakin, ibu orang miskin merupakan isteri kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa beliau dikenali sebagai ibu orang miskin? Beliau dikenali sebagai ibu orang miskin kerana sifat pemurah dan dermawannya kepada fakir miskin. Zainab pada mulanya mengahwini Tufail bin Haris, namun
tidak dapat dipastikan sama ada ia telah diceraikan oleh Tufail bin Haris atau Tufail bin Haris meninggal sebaik selepas itu. Kemudian Zainab mengahwini saudara suami pertamanya iaitu Ubaidah Ibnu Al-Haris. Pada tahun 624 Masihi, suami beliau iaitu Ubaidah Ibnu Al-Haris telah meninggal dunia selepas tercedera dalam peperangan Badar. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW telah melamar beliau dengan mas kahwin sebanyak 400 dirham atau bersamaan dengan 12 ounce emas. Beliau merupakan isteri pertama baginda yang datang dari luar Bani Quraisy. Beliau meninggal dunia kurang dari 2 tahun kemudian dan ada yang mengatakan hanya 2 bulan selepas itu. Seterusnya adalah Hindun binti Umayyah. Hindun binti Umayyah atau nama peribadinya ialah Hindun, ialah merupakan anak perempuan kepada Abu Umayyah, iaitu seorang ahli keluarga elit dalam puak Quraisy. Telah berkahwin dengan Abu Salamah serta melahirkan 4 cahaya mata. Ummu Salamah atau dikenali sebagai Hindun dan suaminya iaitu Abu Salamah telah berhijrah ke Habsyah akibat penindasan terhadap penganut umat Islam baru di Mekah. Perhijrahan beliau dan suaminya telah dicadangkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Ummu Salamah kemudiannya berkahwin dengan Nabi Muhammad SAW semasa beliau berusia 29 tahun akibat kewafatan Abu Salamah dalam peperangan Uhud. Pada tahun keempat Hijrah, Ummu Salamah menerima peminangan Nabi Muhammad SAW. Selepas memberitahu tentang 3 syarat perkahwinan beliau kepada Nabi Muhammad SAW, beliau telah mendengar jawapan daripada baginda yang membuatkan beliau sungguh gembira dan kemudiannya menerima lamaran Nabi Muhammad SAW. Ummu Salamah menjadi isteri yang paling tua di kalangan isteri-isteri baginda ketika itu. Beliau juga dikatakan mendapat kedudukan yang tinggi di kalangan para isteri baginda. Ketinggian kedudukannya di kalangan para isteri membuatkan beliau sentiasa hadir dalam banyak peperangan serta mempertahankan rumah tangga dan keluarga Rasulullah SAW. Seterusnya saya beralih kepada sahabat saya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, nama saya Nur Nadira binti Hamdan, nombor matrik 23 BE 01044. Jadi insyaAllah yang seterusnya kita akan beralih ke isteri Nabi yang ke-7 iaitu Sayyidatina Zainab binti Jahsh Al-Asadiyah. Jadi Zainab ini adalah puteri ibu saudara Nabi Muhammad SAW yang bernama Umamah binti Abdul Muttalib, ataupun Zainab ni sebenarnya adik sepupu Nabi lah, dan juga anak angkat dan sepupu Nabi, dan beliau merupakan balu kepada hamba yang telah dimerdekakan oleh Zaid bin Harithah. Jadi pada awalnya Nabi Muhammad SAW dah mengatur supaya Zainab ini mengawini Zaid Ibnu Harithah, tapi perkahwinan mereka tidak dapat kekal lama dan seterusnya Nabi SAW menerima wahyu menerusi surah Al-Ahzab ayat yang ke-36 hingga ke-37, yang mana jika Zaid dan Zainab bercerai, Allah memerintahkan supaya Nabi mengawini Zainab. Dan perkahwinan ini memberi kesan yang cukup besar kepada penduduk Mekah kerana ia telah menamatkan sistem perhambaan dengan menyamakan status hamba dan orang biasa. Dan setelah turunnya ayat daripada surah Al-Ahzab itu, Zainab menurut perintah Nabi dan menerima pernikahan tersebut. Seterusnya, kita pergi ke isteri Nabi yang ke-8 iaitu Sayyidatina Juwairiyah binti Al-Harith bin Abu Dirar ataupun Darar. Jadi Juwairiyah ini nama beliau Juwairiyah binti Al-Harith bin Abu Dirar, yang merupakan tawanan perang dalam pertempuran Al-Muraisi atau juga dikenali sebagai pertempuran Bani Al-Mustalik. Jadi Nabi Muhammad SAW mengkehendaki supaya kaum daripada Juwairiyah iaitu Bani Al-Mustalik ini menerima Islam. Tetapi apa yang berlaku, Juwairiyah yang pada awalnya yang merupakan tawanan perang dalam pertempuran Al-Muraisi ini, sebelum ditawan beliau merupakan isteri kepada Musafi bin Safwan yang mana terbunuh dalam pertempuran tersebut.
Dan dalam pertempuran tersebut, dalam tawanan, mereka membuat perjanjian. Maknanya jika Juwairiyah membayar sejumlah harta, maka dia akan dibebaskan. Dan ketika itu ayah Juwairiyah datang berjumpa dengan Nabi dan memberikan wang untuk menebus anaknya, dan Nabi meminta ayah Juwairiyah untuk membiarkan supaya anaknya sendiri memilih. Dan ketika diberi hak untuk memilih, akhirnya Juwairiyah menyatakan ingin memeluk Islam dan menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang terakhir. Dan akhirnya Nabi pun mengawini Juwairiyah dan Bani Al-Mustalaq pun memeluk Islam. Dan kenapa tujuan Nabi menjadikan Juwairiyah ni sebagai Ummahatul Mukminin ataupun isteri Nabi adalah untuk membersihkan institusi politik dan menyelamatkan urusan negara Islam. Dan alhamdulillah ramai di kalangan umat Islam yang melepaskan tawanan mereka kerana mereka ingin menjadi kerabat Rasulullah SAW melalui perkahwinan tersebut. Dan di sini kalau kita tengok setelah Juwairiyah berkahwin dengan Rasulullah SAW, Juwairiyah merasakan kebahagiaan yang sejati di dunia dan di akhirat kerana beliau juga menunjukkan istiqamahnya dalam melaksanakan perintah agama, tekun beribadah serta melaksanakan ibadah malam. Dan setiap kali Rasulullah berinteraksi dengan Juwairiyah, baginda sentiasa memberikan pengajaran baru, pembelajaran baru untuk meningkatkan ilmu dan juga keteguhan Juwairiyah dalam menjalankan kebenaran. Dan setelah Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anhu meninggal dunia pada 50 Hijrah, dan beliau menurut pendapat Al-Waqidi, beliau disolatkan oleh Marwan bin Hakam, iaitu Gubernur Madinah. Okay, yang seterusnya adalah kita pergi ke isteri Nabi yang ke-9, iaitu Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Safiyah ini adalah anak kepada seorang Yahudi yang mana beliau merupakan, Huyai ini merupakan ketua bagi puak Bani Quraizah, iaitu daripada keturunan Nabi Harun AS. Dan kisah pertemuan Rasulullah SAW dengan Safiyah ni bermula daripada daripada pertempuran peperangan Khaybar. Jadi selepas sahaja pertempuran tersebut, harta rampasan perang diberikan kepada pejuang dan akhirnya Safiyah radhiyallahu anhu jatuh ke tangan seorang sahabat Rasulullah ni yang bernama Dihya bin Khalifah Al-Qalbi. Dan apa yang terjadi, Safiyah ketika itu Rasulullah SAW kemudian memilih untuk memerdekakan Safiyah daripada status hamba ataupun status tawanan perang setelah beliau memeluk Islam. Dan sahabat Nabi tadi diberi ganti dengan tawanan yang lain. Jadi Rasulullah SAW kemudian memilih Safiyah sebagai isteri Rasulullah yang ke-9. Dan apa yang terjadi selepas itu, Safiyah ini merupakan seorang Sayyidatina Safiyah ini sebelum ni telah berkahwin 2 kali sebelum berumah tangga dengan Rasulullah. Yang pertama adalah Salam bin Mushkam, seorang pemimpin daripada Bani Quraizah, tetapi perkahwinan mereka tidak dapat kekal lama. Dan suami keduanya bernama Kinanah, seorang pemimpin daripada Quraizah juga, yang mana telah diusir oleh Rasulullah dan kemudiannya menetap di Khaybar. Jadi yang seterusnya adalah isteri Rasulullah yang ke-10 yang akan disampaikan oleh sahabat saya, insyaAllah. Faedah yang seterusnya adalah Ramlah binti Abu Sufyan. Ramlah binti Abu Sufyan merupakan anak perempuan kepada Abu Sufyan. Juga beliau telah dianggap oleh orang Islam sebagai ibu orang beriman. Perkahwinan pertama beliau bersama Ubaidullah binti Jahsi. Ubaidullah dan Ramlah telah hijrah ke Habsyah dan Ramlah telah melahirkan anak perempuannya bernama Habibah binti Ubaidullah. Sekaligus beliau dikenali sebagai Ummu Habibah. Ramlah telah berpisah dengan Ubaidullah kerana Ubaidullah telah memeluk agama Islam. Kemudiannya Nabi Muhammad SAW datang meminangnya pada hari beliau tamat tempoh iddahnya. Ramlah wafat pada tahun 45 Hijrah.
Seterusnya ialah Maria Kiptia. Maria Al-Kiptiah atau dikenali sebagai Maria the Cope merupakan seorang yang beragama Kristian Koptik serta berasal dari Mesir. Beliau terkenal sebagai ibu-ibu orang mukmin dan telah bernikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasil daripada pernikahan bersama dengan Nabi Muhammad SAW, beliau telah dikurniakan anak lelaki bernama Ibrahim. Tetapi anak lelakinya telah meninggal ketika masih bayi. Maria Al-Kiptiah tidak pernah bernikah lagi selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW dan selepas 5 tahun selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Maria Al-Kiptiah turut meninggal dunia. Seterusnya saya berikan kepada sahabat saya. Okey, insyaAllah yang seterusnya dan yang terakhir adalah Sayyidatina Maimunah binti Harith, iaitu isteri Rasulullah SAW yang ke-12. Jadi Maimunah binti Harith radhiyallahu anhu adalah wanita yang terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah pada tahun ke-7 Hijriah. Dan nama penuhnya Maimunah binti Al-Harith bin Hazm bin Bujair. Dan dalam keluarganya Maimunah ni adalah salah satu daripada 3 bersaudara yang memeluk agama Islam, yang mana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah kata al-mu'minah adalah 3 bersaudara, iaitu Maimunah dan kakaknya Ummu Fadal dan Asma. Okey, sewaktu Maimunah berumur 36 tahun, beliau bernikah dengan Nabi yang pada ketika itu Nabi dah berusia 60 tahun. Dan ketika peristiwa yang mana peristiwanya adalah selepas perjanjian Hudaibiyah, yang mana ketika Nabi membuka Mekah pada tahun 630, dia datang menemui Nabi lalu memeluk Islam dan meminta supaya Nabi mengahwininya. Dan akhirnya Maimunah memulakan kehidupan rumah tangga dengan Rasulullah, dan sikap Maimunah ni, sifat peribadi Maimunah ni akhlaknya yang mulia, yang mana Maimunah melayani isteri-isteri Rasulullah dengan baik dan hormat. Dan dalam satu riwayat lain, Aisyah menggambarkan Maimunah ni seorang wanita yang sangat menjaga hubungan silaturahim, yang diriwayatkan iaitu, demi Allah Maimunah adalah wanita yang baik kepada kami dan selalu menjaga silaturahim antara kami. Dan beliau ni terkenal dengan kesederhanaan, kekhusyukan, keinginan untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah. Dan ada riwayat-riwayat lain juga menyatakan keluasan ilmu pengetahuannya. Dan Maimunah ni termasuk daripada tokoh wanita yang meriwayatkan sejumlah hadis. Dan insya-Allah selepas saja kewafatan Rasulullah SAW, Maimunah tetap teguh dalam komitmennya sebagai ahli ibadah, sebab beliau sering melazimi solat malam, berpuasa dan juga membaca Al-Quran. Bahkan beliau sangat rindu untuk bertemu dengan Allah dan yakin bahawa Allah akan rindu untuk bertemu dengannya. Dan akhirnya Maimunah wafat pada pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, iaitu suatu perjalanan kembali daripada haji di satu tempat di Saraf. Maimunah waktu itu merasakan ajalnya telah tiba, dan pada usia beliau yang ke-80 tahun beliau pun wafat. Jadi itu sahaja untuk 12 isteri Nabi. Baiklah, berikut merupakan isteri-isteri Nabi Muhammad SAW seramai 12 orang yang telah disebutkan dalam sejarah Islam. Mereka semua dihormati dalam tradisi Islam serta dianggap sebagai contoh teladan bagi umat Muslim dan berbagai aspek kehidupan. Dalam pelbagai aspek kehidupan termasuk dalam hal kesetiaan, kepatuhan kepada Allah, kebajikan serta lain-lainnya. Itu sahaja penutup bagi pembentangan kami, iaitu pembentangan berkenaan isteri-isteri Nabi Muhammad SAW. Sekian daripada kami. Terima kasih.